Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabihi wa man walah. Sekarang kita lihat pada perbahasan pengarang akan datangkan dalil bagi kumpulan ulama yang berpegang sebagai qiyas ni sebagai dalil, dan kepada ulama yang menafikan qiyas sebagai dalil. Kita ambil yang pertama dulu. Kata pengarang rahimahullah, adillatul qailina bil qiyas, dalil mereka para ulama yang berpandangan dan mengambil kira qiyas sebagai dalil syarak. Ihtajjal qailuna bil qiyas bi jumlati adillatin minal kitabi was sunnati wa amali sahabati wal ma'qul. Telah berhujah mereka yang berpandangan dengan qiyas dengan sekumpulan dalil, sejumlah dalil daripada Al-Quran, hadis dan amal sahabat, dan juga dalil akal. Wa nahnu nujizu ahamma hadhil adillah, dan kami akan ringkaskan dalil yang paling penting. Wa nadhkuru khulasataha faqat, dan kami akan sebutkan khulasah, ringkasan saja. Awalan, yang pertama, jaa fil Qur'anil Karim, telah datang dalam Al-Quran firman Allah Ta'ala, fa'tabiru ya ulil absar, maka ambil iktibarlah wahai orang yang mempunyai pemikiran. Wa qad dzakara Allah Ta'ala hadza ba'da bayanihi, dan Allah Ta'ala sebut ini setelah Allah Ta'ala terangkan lima jara li Bani Nadir, apa yang berlaku kepada Yahudi Bani Nadir, min nakalin fid dunia, daripada mendapat balasan di dunia, bisababi kufrihim, dengan sebab kufurnya mereka, wa kaidihim lir rasul, dan mereka menipu daya Rasul, wal mu'minin, dan orang mukmin. Mereka di akhirnya mendapat hukuman dengan dihalau daripada bumi Madinah. Wa makna hadhil ayah, dan makna ayat ini, ta'ammalu ya ashabal uqulis salimah, perhatikanlah wahai orang yang mempunyai akal yang baik, akal yang sejahtera. Wahdharu an yusibakum mithlu ma asabahum, dan jaga-jaga kamu daripada mengenai kamu seumpama apa yang mengenai kepada mereka. In fa'altum mithla fi'lihim, jika kamu melakukan seumpama perbuatan mereka. Fa inna sunnatallahi wahidah, kerana sunnatullah, ketetapan Allah itu satu, tajri alal jami', yang berlaku kepada semua orang. Wa innama yajri ala syai'in, kerana sesuatu yang berlaku atas sesuatu, yajri ala nadhirihi, dia akan juga berlaku kepada yang serupa dengannya. Walaysa ma'nal qiyas illa hadha, dan tidak adalah makna qiyas tu kecuali ini. Jadi kita perhatikan qiyas tu apa? Qiyas tu apa yang disebut inilah. Makna Allah Ta'ala suruh perhatikan bahawa apa yang berlaku kepada Bani Nadir boleh berlaku kepada golongan-golongan lain. Wa yuwaddihuhu, dan menerangkannya, anna li'tibar, bahawa i'tibar pada kalimah fa'tabiru tu yakni memberi makna al-intiqala minasyai'i ila ghairi, iaitu berpindah daripada satu perkara kepada yang lain. Li'annahu mushtaqqun minal ubur, kerana kalimah i'tibar diambil daripada kalimah al-ubur. Ubur ni makna menyeberangi, melangkaui. Yuqalu abartun nahra, saya menyeberangi sungai. Idza jawaztuhu, apabila saya melangkawinya, bil ibtiadi an hadhil jihah, dengan menjauhi pihak tebing satu ini, ila jihatil ukhra, kepada pihak tebing satu lagi. Wa mal qiyasu illa intiqala, dan tidak ada qiyas kecuali wa mal qiyasu illa intiqalun bil hukmi, iaitu perpindahan daripada hukum, minal maqisi alaih, daripada perkara yang dikiaskan, ilal maqis, kepada perkara yang nak dikiaskan itu. Maqis alaih, yang dikiaskan ke atasnya, iaitu al-aslu, kita pindahkan hukum daripada maqis alaih kepada al-maqis, iaitu furu'. Walamma kana li'tibaru ma'muran bihi, bila mana i'tibar itu perkara yang disuruh, binassi hadhil ayah, dengan nas ayat ini. Wal qiyasu fardun min afradil i'tibar, dan qiyas itu satu cabang daripada cabang diri i'tibar. Fayakunul qiyasu ma'muran bih, maka jadilah qiyas itu disuruh dengannya. Wal ma'muru bihi, dan perkara yang disuruh itu hukumnya wajibun. Wal wajibu masyru'un, maka perkara wajib ialah perkara yang disyariatkan, ghairu mahzurin, bukan yang dilarang. Fayakunul qiyas, maka jadilah qiyas hujjatan syar'iyyah, hujjah syarak, wa dalilan mu'tabaran, dan dalil yang diambil iktibar, yalzamul amalu bimuqtadah, yang melazim
oleh beramal dengan apa yang dituntut oleh qiyas itu. Wala yuqalu, dan tidak boleh kita kata inna hadzal istidlala ghairu mutawajjahin wala maqbul. Qiyas ini bukan qiyas yang ditentukan, ditawajjuh dan tidak diterima. Tak boleh kita kata ini istidlal, penghujahan ini ghairu mutawajjah, tidak ada wajah dan tidak diterima, li'anna li'tibara, kerana makna i'tibar itu al-itti'af, mengambil i'tibar dengan makna mengambil pengajaran. Andai katalah orang kata tak boleh menggunakan dalil fa'tabiru ya ulil albab, kerana pendalilan ini ghairu mutajah, tidak ada wajah dan tidak diterima, kerana i'tibar yang dimaksudkannya ialah itti'af, mengambil pengajaran. La yuqalu hadha, ini hujah ni tak boleh dikata, ditolak. Kenapa? Li'anna hamlal ma'na li'tibar, kerana kita menanggung makna i'tibar ala li'ti'ab dengan makna i'ti'ab, mengambil pengajaran, la yanfil istidlalan bil ayah, tidak menafikan kita boleh berdalil dengan ayah. Itu tidak boleh kita nafikan, walaupun i'tibar dengan makna i'ti'ab tidak menafikan kita menjadikan ayat itu dalil. Li'anna i'ti'aba, kerana al-i'ti'ab, mengambil pengajaran itu, la yata'atta, tidak mungkin dapat, illa idza kana an-nadhiru, kecuali orang yang memerhatikan itu, ya'khudhu hukma nadhirihi, an-nazir, kecuali an-nazir ni suatu perkara yang sama, itu mengambil perkara yang sama dengannya. Jadi apa? Kita nak ambil pengajaran itu, pengambil pengajaran itu hanya berlaku kalau satu perkara itu kita samakan dengan perkara yang satu lagi pada masalah kita ambil pengajaran. Bukan semata-mata perkara tersebut. Jadi mengambil manfaat dan pengajaran itu dengan kita kiaskan perkara yang serupa dengannya, dihukumkan serupa. Tidak berlaku la yata'atta illa idza kana an-nadhiru ya'khudhu hukma nadhirihi, kecuali sesuatu yang menyerupai itu mengambil hukum sesuatu yang serupa dengannya. Kama law qila, sebagaimana kalau dikatakan inna fulanan fusila min wazifatihi li khiyanatihi, seseorang itu dipecat daripada kerja kerana khianat. Fatta'izu, maka hendaklah kamu ambil peringatan, ayuhal muwazzifun, wahai sekalian pekerja sekalian, staf-staf sekalian, pekerja sekalian. Au inna talibal fulani rasaba, ataupun kita kata bahawa pelajar demikian itu rasib, dia itu gagal, likaslihi, kerana dia itu malas. Fatta'izu ayuhat tulab, maka ambil pengajaranlah wahai pelajar. Fala makna li hadzal kalam, maka tak ada makna bagi perucapan ini, illa idza humila, kecuali kita mesti fahamkannya, humila ala anna man yaf'alu fi'lal muwazzaf, bahawa orang yang melakukan fi'lal muwazzafil masul, perlakuan pegawai ataupun pekerja yang dipecat itu, yufsal, akan dipecat juga. Tidak ada maknanya kecuali makna nak beritahu, hendaklah kamu ambil peringatan bahawa sesiapa yang melakukan seumpama pekerja yang dipecat itu akan dipecat. Wa may yaf'alu fi'lal at-talibir rasib, dan orang pelajar yang melakukan perbuatan pelajar yang gagal itu, yursab, dia akan jadi gagal juga. Jadi di situ tidak ada makna qiyas. Thaniyan, yang keduanya, fi hadis Mu'adz, dalam hadis Mu'adz yang masyhur, lamma arsalahu Nabi, apabila Nabi utuskan qadiyan ila Yaman, sebagai qadi ke Yaman, wa sa'alahu bima taqdi, dan Nabi tanya Mu'adz, bima taqdi, dengan apa kamu akan menjatuhkan hukuman. Ajaba Mu'adz menjawab, bil kitab, dengan Quran, thumma bis sunnah, kemudian dengan hadis, thumma bil ijtihad, kemudian ijtihad. Fa aqarrahu, lalu Nabi mengikrarkan kepadanya, ala hadha tertib, atas susunan ini. Wa mal qiyas, dan tidaklah qiyas itu illa naw'un min anwa'il ijtihad bil ra'yi, kecuali dia itu satu bentuk daripada bentuk-bentuk ijtihad dengan pandangan. Fayakunu masyru'an, maka jadilah qiyas itu suatu perkara yang masyru', wa dalilan min adillatil ahkam, dan dalil daripada dalil hukum. Thalithan, yang ketiga, wa fi sunnati atharun kathiratun, dalam sunnah ada athar yang banyak,
cerita ataupun riwayat-riwayat yang banyak tadullu ala, yang menunjukkan ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nabbaha telah menunjukkan, memberi penegasan ilal qiyas, kepada qiyas, wadalla ala salahiyatihi, dan Nabi menunjukkan kelayakan qiyas, listimbatil ahkam, untuk mengistimbatkan hukum. Wa min dhalika, di antaranya ialah maruya, iaitu yang diriwayatkan anna Umar bin Khattab, bahawa Sayyidina Umar ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar datang kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, sana'tu al-yawma amran azima, hari ini aku melakukan satu perkara berat. Qabbaltu wa ana saim, saya mencium isteriku dalam keadaan saya puasa. Faqala lahu Nabi SAW, lalu Nabi berkata kepadanya, ara'aita law tamatmatta bil ma', apa pandangan kamu kalau kamu tamatmatta bil ma', kamu berkomor dengan air, batal ke tidak? Faqala, Sayyidina Umar kata, la ba'sa, tak ada masalah, tak batal. Qala SAW, famah, maka begitulah. Ai famadha alaika, maka tidak ada apa-apa kesalahan atas kamu. Ai hasbuka hadha, maka cukuplah. Maka samalah kamu cium isteri, cium itu tidak dapat membatalkan puasa kamu, sebagaimana kalau kamu berkomor tidak batal puasa. Wa an Ibn Abbasin anna imra'atan min Khath'am, seorang perempuan daripada kabilah Khath'am, ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam tastafti, dia datang kepada Nabi minta fatwa. Faqalat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adrakat abi syaikhan, sesungguhnya kefarduan Allah di atas hamba-Nya dalam haji telah mendapatkan wajib ke atas ayahku syaikhan kabira, dalam keadaan ayah aku itu seorang tua yang telah tua lanjut usia. La yastati'u an yathbuta, tidak mampu an yathbuta ala rahilah, untuk duduk atas kenderaan. Dia tak mampu duduk atas kenderaan. Afa ahujju anhu, apakah perlu aku buat haji daripadanya? So, macam mana Nabi? Kewajipan pada ayahku dah ada, tapi ayahku tu tak mampu untuk duduk atas kenderaan. Adakah perlu aku buat haji daripadanya? Nabi kata, na'am, ya. Wa fi riwayatin ukhra, pada riwayat lain, atta rajulun ila Nabi, datang seorang lelaki kepada Nabi, qala inna ummi nadharat an tahujja, ibu aku bernazar untuk dia menunaikan haji, wa innaha matat, tapi dia telah meninggal. Afa ahujju anha, perlukah aku buat haji daripadanya? Qala sallallahu alaihi wasallam, law kana 'alaiha dainun akunta qadihi anha, andai kata kalau ibu kamu ada hutang, adakah kamu akan menunaikan hutang bagi pihaknya? Qala na'am, maka jawab lelaki tadi, iyalah, aku akan tunaikan hutang ibuku. Qala faqdi, maka tunaikanlah haji ibu kamu. Allah faqdi fahuwa ahaqqu bil qada, maka tunaikan faqdillah, tunaikan hak Allah, dia itu lebih berhak untuk ditunaikan haknya. Maka dalam hadis ini Nabi kiaskan kewajipan haji sebagaimana kalau ada hutang kepada orang, wajib seorang tu perlu anak itu boleh jelaskan dan patut jelaskan untuk mak dia, maka hutang dengan Allah Ta'ala, maka lebih layak untuk dia tunaikan. Wa fil hadis sahih, dalam hadis yang sahih pula, inna a'rabiyan atta Rasulullah SAW, seorang badui datang menjumpa Nabi, faqala inna imra'ati waladat ghulaman aswada wa inni ankartuhu, bahawa perempuan itu kata, bahawa isteriku telah beranak seorang anak yang kulit hitam, dan aku mengingkarinya, aku tak terima bahawa ini anak aku, jadi aku menafikan anakku. Faqala Rasulullah, jadi dia terperhatilah, mungkin lelaki ni kulit cerah, anak yang beranak tu kulit gelap. Maka Nabi kata, halaka min ibil, kamu mempunyai unta tak? Qala na'am, kata ya. Fama alwanuha, apakah warnanya? Qala humur, ada warna kemerahan. Qala hal fiha min awraq, adakah di kalangan warna merah itu ada yang warna putih? Qala inna fiha awraqan, ada yang warna putih. Qala fa inni tara dhalika fa anna tara dhalika ja'aha, daripada mana datangnya unta yang warna berlainan itu? Qala ya Rasulullah, la'alla irqan naza'ahu, boleh jadi irqan naza'ahu. Irqan ni istilah merujuk pada keturunan dia yang lama. Irqan ni makna darah
darah-darahnya yang lama daripada keturunan dulu. Boleh jadi. Yang mana unta-unta ni warna merah, tiba-tiba datang unta warna putih dan seumpamanya. Boleh jadi kerana keturunannya, darah keturunannya. Qala, maka bila kata begitu Nabi kata la'alla hadza aidan irkun naza'ahu, boleh jadi ini juga darah yang ditariknya, maka anak kamu lahir dengan warna lain kerana sebab apa, keturunan kamu ada yang warna macam tu. Maka lelaki ni pun rasa legalah. Legalah. Nabi SAW melakukan kias di sini. Rabi'an, yang keempat, waqad kana as-sahabatu yajtahiduna fi an-nawazil wal waqa'i. Para sahabat telah berijtihad pada perkara-perkara nawazil dan waqa'i, perkara-perkara baharu yang berlaku. Wa yaqisuna, mereka yaqisuna mengkiaskan ba'dal ahkam ala ba'din, sebahagian hukum di atas sebahagian yang lain. Wa ya'tabiruna an-nadhira bi nadhirihi, dan mereka mengambil kira sesuatu yang serupa dengan hukum yang serupa. Famin dhalika, antaranya ialah qalu Ibn Abbasin, kata Ibn Abbas, lamma sami'an nahya Nabi SAW an bai'it ta'am qabla qabdihi, apabila Nabi dia dengar Nabi larang menjual makanan sebelum diqabat. Makanan itu sebelum dijual pada orang lain, hendaklah makanan itu kita qabat dulu, barulah kita boleh jual pada orang lain. Nabi kata ahsabu kulla, Ibn Abbas katalah kata Ibn Abbas, ahsabu hasiba yahsabu ahsabu kulla syai'in bimanzilati at-ta'am, aku pada pandangan aku, yahsibu hasiba yahsibu ahsibu, aku sangka pada pandanganku setiap perkara itu bimanzilati at-ta'am, serupa dengan makanan. Maknanya samalah, sebagaimana tak boleh makanan kita jual sebelum qabat, maka barang pun tak boleh kita jual sebelum kita qabat, masuk dalam pemilikan, dan jika kita qabat tu baru kita boleh jual pada orang lain. Wa adkhalul aula ala ansibatil warathah, dan mereka para sahabat memasukkan aul. Aul ni dalam miras mirah berlaku aul. Aul ni apa dia? Apabila digabungkan bahagian-bahagian waris tu lebih banyak daripada asal, maka dimasukkan aul. Ini pelajar boleh tengok ni. Ini istilah ni saya tak sempat nak terang sini lah. Jadi katakan berlaku bilangan pecahan-pecahan perhimpunan bahagian orang itu lebih, maka berlaku aul di situ. Maka mereka memasukkan aul ala ansibatil warathah, atas bahagian para waris. Idza kana sihamuhum, jika bahagian mereka akthara min sihamil mas'alah al-mirathiyah, lebih daripada bahagian masalah mirathiyah. Katakanlah kita kata purata bahagi kita panggil himpunan bagi pembawahnya itu sikit, tapi tiba-tiba bahagian lebih banyak, maka dimasukkan, ditukarlah bahagian masalah itu, asal masalah bertambah menjadi mengikut bahagian mereka. Qiyasan ala idkhalin naqsi ala al-ghurama, kerana dikiaskan di atas memasukkan pengurangan di atas ghurama. Ghurama apa dia? Ghurama ni ialah orang pemiutang, gharim, pemiutang. Idza kanat duyunuhum akthara min malid madin, jika hutang mereka itu lebih banyak daripada harta madin, harta pemiutang, harta penghutang. Madin ni penghutang, penghutang hartanya sikit. Orang yang berhutang tu berhutang harta untuk dia bayar hutang lebih banyak. Makna hutang dia lebih banyak daripada harta yang ditinggalkan. Macam mana? Maka dikecilkan bahagian setiap daripada pemiutang sekadar harta yang ada. Nampak? Jadi pengecilan bagi harta pemiutang berdasarkan duit yang ada berlaku, maka mereka kiaskan, sahabat kiaskan pada masalah masalah tarikah, pusaka pun, bila bahagian masing-masing waris itu lebih daripada asal masalah, maka asal masalah itu dibesarkan supaya mencukupkan bagi bahagian mereka. Wa qasa Ibn Abbas al-jadda ala ibni ibn. Dan Ibn Abbas mengkiaskan bahagian jad, datuk, ke atas ibnil ibn, anak kepada anak, iaitu cucu lelaki daripada anak lelaki, fi hujbil ikhwah, pada menghijabkan dan menghalang adik-beradik. Wa qala ala yattaqillah Zaid bin Thabit, sehingga dia kata, tidakkah takut kepada Allah Zaid bin Thabit, yaj'alu ibnal ibn ibnan, dia menjadikan ibni ibn sebagai ibnan, sebagai anak, wala yaj'alu abul aban,
dan dia tidak menjadikan ayah kepada ayah itu sebagai uh, ayah kepada ayah datuk lah. Ha, kenapa? Kerana mereka ada khilaf lah. Zaid bin Sabit mazhabnya lain pada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pada dia kias. Datuk ni boleh menghajabkan, boleh menghalang adik-beradik. Nampak? Zaid bin Sabit dia kata, datuk tak boleh halang. Jadi dia kata, tidakkah anak kepada anak, cucu laki daripada anak laki dia boleh hijab, menghalang kepada adik-beradik? Kalau begitu, kenapa datuk tak boleh halang? Patutnya bimbanglah. Allah yattaqillah, kenapa dia tak takut kepada Allah? Siapa? Zaid bin Sabit. Itu pandangan Ibnu Abbas lah. Jadi Zaid bin Sabit, dia ada pandangan dia. Cuma di sini, apa yang fokus di sini ialah Ibnu Abbas melakukan kias. Wa fi kitab Umar bin Khattab li Abi Musa al-Asy'ari, dalam surat yang diutuskan oleh Sayyidina Umar bin Khattab kepada Abi Musa al-Asy'ari, al-fahma fima udli ilaika. Maka kefahaman pada apa yang aku sampaikan kepada engkau, mimma warada alaika, daripada apa yang datang kepada engkau, mimma laisa fi Quran wala sunnah, yang tidak ada padanya dalam hukum itu dalam Al-Quran dan sunnah. Thumma qayisil umur, kemudian kamu kiaskan perkara itu, inda dzaka, ketika itu, wa'rifil amsal, dan ketahuilah perkara yang serupa. Hendaklah kamu tahu perkara-perkara yang amsal, yang serupa, ada penyerupaan pada masalah. Thumma amid fima tara ila ahabbiha ila Allah. Kemudian kamu berpeganglah kepada apa yang kamu lihat lebih dikasihi kepada Allah. Wa ashbahiha bil haq, dan yang lebih dekat dengan kebenaran. Fahadhil akhbaru, maka berita-berita ini, cerita-cerita ini, wa nahwiha, dan seumpamanya, tadullu, menunjukkan, tadullu alal akhdhi bil qiyas, untuk kita berpegang dengan qiyas, duna inkarin min ahad, tanpa ada keingkaran pada seorang pun. Fatufidu tawatur al ma'nawi, maka dia memberi faedah tawatur maknawi, ala sihatil akhdhi bil qiyas, bahawa sahnya kita berpegang dengan qiyas. Khamisan, yang kelima, anal gharada min tashridil ahkam, tujuan daripada pensyariatan hukum ialah tahqiqu masalihil ibad, untuk melaksanakan atau mencapai maslahah kepada hamba. Wa hadhihi hiyal hikmatul maqsudatu min at-tashri', itulah hikmat yang dimaksudkan daripada pensyariatan. Wa mimma yattafiqu wa hadzal gharadul wa hadzal gharad wa mimma yattafiqu wa hadzal gharada, dan antara perkara yang menepati tujuan ini, al-akhdhu bil qiyas, iaitu kita berpegang dengan qiyas. Wa annahu laisa illa ta'diyatu al-hukmil waridi, tidak lainlah qiyas itu ialah kecuali kita langkaukan, kita luaskan, kita langkaukan hukum yang datang fi waqi'atin muayyanah, pada satu keadaan, ilal waqa'i al-mumathilah, kepada keadaan-keadaan yang menyerupainya, al-mushtarikati, yang sama, ma'aha fil illah, pada hukum. Wa hadha ma yaqtadhihi adlu rabbi wa hikmatuh, inilah yang dituntut oleh keadilan Tuhan dan hikmatnya. Wa yattafiqu wa manhaj syariah, dan bertepatan dengan manhaj syariah, fi tashri'il ahkam, pada pensyariatan hukum. Falaisa min maslakiha, dan tidak adalah pada jalanannya, tahrimu syai' wa ibahatu nadhirihi, tak patut dan tidaklah sejajar perjalanan kita nak haramkan sesuatu dan kita menghalalkan yang serupa. Jadi tak munasabah. Satu perkara itu haram, satu perkara yang serupa kita halalkan dia. Falaisa min maslakiha, bukan daripada jalannya, daripada maslaknya, apabila kita halalkan satu perkara dan kita haramkan perkara yang lebih kurang sama. Wa ibahati syai' wa tahrimi mathilihi, dan kita halalkan sesuatu dan kita haramkan yang serupa dengannya. Ini kalau kita ikutnya ialah ni dalil apa ni? Ini dalil daripada ma'qul, daripada ma'qul, dalil akli. Yang keenam, anna nususa min kitabin wa sunnatin, nas daripada Quran dan hadis, mutanahiyatun qat'an, nas daripada Quran hadis mutanahiyah, terhad, makna akan habis, makna terhad, dia tak bertambah dah. Wa waqa'i'un nas, dan peristiwa-peristiwa dan perkara-perkara yang berlaku pada manusia, ghairu mutanahiyah, tidak akan berkesudahan. Perkara yang berlaku tidak ada kesudahan. Fala yumkinu an yuhita
al-mutanahi bi ghairil mutanahi, maka tidak mampu melangkaui, meliputi perkara yang ada had dengan perkara yang tak ada had. Macam mana perkara yang ada had iaitu Quran hadis dapat melangkaui perkara yang tak ada had kalau semata-mata melihat kepada secara nas itu secara rigid, secara spesifik, statik. Fakana la budda, maka tak dapat tidak min mulahadhatil ilal, untuk kita memerhatikan illah-illah wal ma'ani dan makna-makna allati tadammanatha an-nususu, yang dikandungi oleh nas, au asyarat ilaiha, atau mengisyarat kepadanya, au amkana istinbatuha minha, atau mungkin untuk istimbatkan, wa i'ta'ul hukmil mansus, dan kita berikan hukum yang dinas ke atasnya, likulli waqi'atin, kepada setiap peristiwa, setiap keadaan, yatahaqqaqu fiha illatul hukm, yang ada berlaku padanya illah hukum. Wa bihadzan nahji, dan dengan jalanan ini, la tadhiqu syari'atu, tidak akan jadi sempit syariat, bi ayyi waqi'atin, pada apa-apa peristiwa, apa-apa kejadian yang baharu, au nazilatin, ataupun perkara baharu yang mendatang, lam taqa qablu, yang belum berlaku sebelum itu, walam yarid bi hukmiha nasun, yang tidak datang sebelumnya oleh nas. Jadi dengan himpunan keterangan ini dapat kita nyatakan ini antara dalil yang digunakan oleh ulama yang menganggap qiyas sebagai dalil. Wallahu ta'ala a'la wa alam.